Terima kasih. Anda bersama saya Dalila Abdul Ghani dalam segmen Niaga Berita. Hari ini kita akan mengikuti perkembangan Dr. Anandan Krishnan, seorang ahli farmasi yang mendedikasikan dirinya untuk mencari formula ubat-ubatan tanpa kimia. Beliau kini adalah perunding farmasi dan pengamal perubatan asli serta sebagai ketua eksekutif di farmasinya sendiri, AK Pharmacy. Baru-baru ini beliau telah dicalonkan untuk memenangi anugerah sains yang tertinggi dunia. Saya telah berkesempatan menemu ramah beliau untuk mengetahui lebih lanjut minatnya dalam bidang penyelidikan perubatan alternatif dan usahanya untuk mengetengahkan penggunaan produk berkenaan. Dr. Anandan Krishnan mendapat pendidikan awal di Universiti Sains Malaysia dalam bidang farmasi. Beliau juga pernah belajar sendiri untuk mendapatkan diploma di dalam pengurusan pentadbiran dari Institute of Administrative Management, United Kingdom. Tahun lalu, beliau telah dianugerahkan pangkat Doktor Falsafah dari usaha penyelidikannya di dalam perubatan asli dari Alternative Medicine Research Institute di Kanada, Gibraltar dan Kesatuan Eropah. Ketika ini, beliau sedang dicalonkan untuk memenangi anugerah tertinggi di dalam bidang sains peringkat dunia. Beliau yang pada mulanya tidak bercadang untuk menceburi bidang ini, tetapi lama-kelamaan sikap mengambil beratnya telah mendorong beliau untuk berkerjaya ke peringkat tertinggi. Sebenarnya, saya tidak fikir pada masa itu secara matang bidang mana saya nak belajar. Terjadi. Saya dapat farmasi, saya masuklah ke universiti buat farmasi. Tidak ada satu structured thinking, analisis, saya nak pilihlah bidang. Tapi dalam hati dan jiwa saya memang saya nak sentiasa menolong orang. The humanistic feeling memang ada dalam. Saya pun mula bekerja di hospital kerajaan, kan? Dan kerja saya ialah menjaga, mengendali, memberi nasihat tentang ubat. Itulah kerja utama saya. So, selama 18 tahun bekerja dari satu hospital ke lain, daripada peringkat yang kecil kepada peringkat yang paling tinggi sekali. Dan akhir sekali saya bertugas di Hospital Besar Kuala Lumpur sebagai timbalan ketua pegawai farmasi pada tahun 90. Okay. Dalam pengalaman 18 tahun itu, oleh kerana saya terlibat begitu rapat dengan ubat kimia, saya rasa tak betul lah, tak adil lah bagi selalu kimia kepada pesakit-pesakit yang datang. Dan mereka, saya pun nampak ada kebaikan daripada ubat itu dan juga ada bahayanya. Dan bila mereka datang cerita sama saya, macam mana doktor saya makan ubat itu sepatutnya saya baik pulih, tapi nampak gaya saya sudah jadi lebih sakit. Saya tidak menyebarkan kepada media-media saya mula buat, because saya sendiri tidak tahu apa akan jadi atau hasil saya akan dapat daripada kajian saya. Daripada 92 bila saya resign daripada kerja sampai 96, saya memang belajar secara teori semua bidang-bidang di dunia ini dalam perubatan. Misalnya Ayurveda, Siddha Vaidhyam, traditional medicine, homeopathy, dari segi teori. Nak cari bahan mana saya nak tumpu untuk membuat kajian. Dan kajian-kajian studi daripada bidang-bidang ini secara dalam lebih kurang 4 tahun membawa saya kepada bahan SBCV, Spice, Bean, Cereals and Vitamins. Alam semula jadi telah mengkompakkan semua power dalam satu benih yang kecil. Saya rasa memang dalam benih itulah ada rahsia-rahsia. Benih mana yang nak pilih? Benih yang telah diguna pakai oleh manusia. Ini akan membuktikan keselamatan. Because faktor pertama tentang ubat ialah keselamatan untuk manusia. Bahan-bahan mentah ini amat murah. Senang mendapat, mencari rempah ratus. Gimana mencari? Ada semua tempat. Yang mahal, yang susah adalah penyelidikan selama 6 tahun, bersabar-sabar buat, mendapatkan pesakit yang cukup angkanya.
Saya tidak buat penyelidikan kerana nak cari duit. Saya buat penyelidikan dan cari ilmu yang baru untuk jaga kesihatan. Walau bagaimanapun, sistem Global Health Activist Network kita mempunyai satu pilar untuk generate wang untuk kita. Produk yang sudah dihasilkan akan disebarkan dan didistribute secara bisnes seluruh dunia. Pulangan, sebahagian daripada pulangan itu akan diberi kepada pilar penyelidikan. Itu dia tadi Dr. Anandan Krishnan dalam profil pengarah urusan berita. Ikuti sambungan dalam segmen kedua untuk mengetahui dengan lebih lanjut selepas ke manakah hala tuju perubatan alternatif di negara ini dan antara usaha-usaha dan tindakan beliau. Sebelum itu, kita beri laluan kepada pesanan berikut. Teruskan menonton.